ada lagi selepas pada itu, iaitulah munculnya satu kumpulan apa? Nama dia Yahudi Bani Qainuqa. Bani Qainuqa pada bulan Ramadan, Syawal pada tahun yang kedua juga, iaitulah Bani Qainuqa batal perjanjian. Dia orang ni jahat. Nama ketua dia Syas bin Qais. Kerja dia batu api. Melaga-lagakan di antara Aus dengan Khazraj. Dia nak cari dia apa saja punca yang boleh lagakan, dia bagi supaya kelahi dua orang. Jadi sehingga Nabi sentiasa berhati-hati dengan langkah sumbang ini, supaya tidak timbul perbalahan besar di antara dua kabilah yang telah disatukan itu. Jadi mereka ni, siapa dia? Puak-puak Yahudi Bani Qainuqa ni, dia kerja bertukang. Dia tukang buat emas dan juga alat-alat perkakas peperangan. Jadi dia banyaklah dia punya senjata-senjata di rumah dia tu. Nak jadi cerita, satu hari seorang perempuan muslimah pergi jual barang di pasar dia panggil Suq Bani Qainuqa. Jadi dia suruh wanita ni buka hijab. Muslimah kita kata mana boleh. Dia khianat. Dia pergi tengok kain kawan ni kan, ujung kain di belakang tu dia ambil, kawan tu duduk jual barang, dia ikat dengan tali belakang. Bila muslimah kita ni bangun, cabutlah kain dia. Ketika itulah muslimah kita minta tolong. Wah, Islam. Jadi orang Islam yang ada datang bantu pukul si Yahudi yang khianat tadi, maka berlakulah pukulan di situ. Maka pada Sabtu 15 Syawal, Rasulullah dan Sayyidina Hamzah serta sekumpulan tentera muslimin telah mengepung kota Yahudi Bani Qainuqa selama 15 hari. Abdullah bin Ubay bin Salul telah muncul. Si munafik ini main peranan, minta dengan Nabi SAW, jangan bunuh mereka ya Rasulullah. Kesian dia. Habis kita halau je mereka keluar daripada Madinah. Dia panggil ijla' tu halau keluar. Maka Nabi setuju. Mereka dihalau keluar daripada Madinah. Baiklah. Kemudian itu tahun yang kedua. Tahun yang ketiga berlaku peperangan Uhud. Syawal juga peperangan Uhud berlaku. Tentera Islam 1/10 gugur syahid. Orang kafir gembiralah, sukalah dia kan. Maka Yahudi rasa macam satu kekuatan bagi dia. Ketua Yahudi di sini nama dia Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni jahat, memang jahat pun. Satu hari Nabi kita pergi ke Bani Nadir untuk berunding tentang nak bayar diat pampasan yang berlaku kepada pembunuhan ke atas seorang laki-laki dibunuh secara tersalah. Yang dibunuh oleh dua orang laki-laki telah dibunuh oleh Amru bin Umayyah Ad-Damari. Tak sengaja. Tapi Nabi ambil tanggungjawab di atas dasar kontrak sosial, di atas dasar orang panggil perjanjian, maka Nabi pergi nak bayar diat, pampasan. Seorang Yahudi jahat, nama dia Amru bin Jahsh, paling jahat di atas mereka, dia kata gini, Nabi duduk di bawah, ni bangunan tinggi Yahudi, tempat berunding di bawah bangunan tu. Ada tempat teduh situ, mereka duduk situ. Si Amru bin Jahsh ni kata tak apa, diam. Aku akan naik atas bangunan, ambil batu besar, atas kepala Muhammad, dengan kawan-kawan dia mati habis. Dia ingat ke macam tu dia boleh buat kan. Tapi Yahudi juga nama dia Salam bin Mashkam kata, janganlah. Muhammad ni ada wahyu, dia kan ahli kitab.
Ahlu kitab ni dia tahu ada wahyu, ada turunnya wahyu, ada malaikat Jibril datang. Tapi nasib dia malang nak jadi cerita, dia nak buat juga, maka Nabi SAW dimaklumkan oleh Allah, malaikat berkata, ya Rasulullah, mereka nak lontar batu besar daripada atas. Balik. Nabi kita SAW balik bersama dengan para sahabat, dan Nabi beri amaran kepada Bani Nadir supaya keluar daripada negeri ini. Membatal perjanjian, kamu keluar. Sekali lagi Abdullah bin Ubay bin Salul pergi jumpa Huyai, dia kata, la takhruj. Huyai, mu jangan keluar. Aku akan bawa mari 2,000 tentera dan dibantu oleh Bani Ghatafan dan lain-lain. Mu jangan duduk sini. Maka Huyai pun berani melanggar perintah Nabi SAW supaya keluar daripada Madinah, dia tak berani. Pada ketika itulah Nabi SAW mengepung Bani Nadir. Ada riwayat mengatakan kepungan itu selama beberapa belah hari. Nabi, sahabat-sahabat ni potong pokok, potong tali air supaya mereka tak ada bekalan. Yang akhirnya mereka mula kecut perut. Yahudi Abdullah bin Ubay ni mari peranan pula, mari minta dengan Nabi supaya halau je mereka keluar, jangan bunuh. Allahu Akbar. Itulah dia panggil kerenah dia. Dia membela puak kafir sentiasa. Maka Yahudi Bani Nadir keluar ke Khaybar dengan mempunyai 600 ekor unta. 600 ekor unta keluar ke Khaybar. Huyai bin Akhtab, Salam bin Abi Al-Huqiq pergi Khaybar, buka negara di sana, buka negeri sana, dan buka ladang-ladang yang besar. Mereka duduklah di sana. Di peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun yang keempat Hijrah, bersama dengan Ogos 625. Cerita Bani Nadir ini Allah Ta'ala gambarkan dalam Suratul Hashri, surah yang ke-59. Tuan-tuan boleh tengok, kita dah baca Suratul Hashri di awal PKP dulu. Tuan-tuan tengok cerita ini. Baik. Kemudian itu tahun yang keempat. Tahun yang kelima berlakulah peperangan Al-Ahzab. Berlakunya peristiwa Al-Ahzab yang besar, yang telah pun kita sebut dalam perbincangan yang lepas. Jadi dalam peperangan Ahzab ni terserlah banyak perkara, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Banyak perkara yang terserlah. Allah Ta'ala nak tunjukkan tembelang watak sebenar puak Yahudi. Jadi Huyai bin Akhtab bersama dengan 20 pimpinan Bani Nadir mari daripada Khaybar pergi ke Mekah, jumpa Quraisy. Jumpa dengan Quraisy, minta supaya kita kumpul tentera yang ada ni, kita lanyak Madinah supaya tidak ada lagi. Orang kata kita lanyak biar tidak ada peninggalan. Orang Kelantan kata jangan tinggal baka. Ni bahasa Kelantan sikit. Supaya jangan tinggal baka di Madinah. Maknanya kita akan lanyak biar mati habis. Dia punya sedap buah besar. Quraisy menggodok sakit hati dah. Sakit hati dah. Dalam peperangan Badar ramai ketua dia mati. Dalam peperangan Uhud pun mereka tak boleh nak, iyalah, walaupun ramai juga mati syahid, tapi mereka masih lagi belum berpuas hati. Baik, setuju. Abu Sufyan telah berjaya membawa berapa? 4,000 orang tentera Quraisy dari Mekah. Dia pergi pula jumpa Ghatafan, jumpa dengan bani-bani sekitar Madinah, dan puak Yahudi ni. Huyai ini pergi jumpa dengan ketua Bani Quraizah. Dia kata, bos, orang Mekah steady. Bani lain kita Madinah semuanya setuju belaka. Tinggal puak-puakmu je lagi. Hari ini hari gembira untuk kamu bebaskan diri daripada Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Ketua Bani Quraizah kata, la, jangan, aku tak mau. Sebab aku duduk Madinah. Puak-puakmu kalau apa-apa terjadi, mu lagi balik, tinggal aku seorang. Tapi peranan Huyai ini masih lagi kuat. Akhirnya ketua Bani
Bani Quraizah bersetuju. Itulah episod dianya. Ialah takdir Allah, liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, tak nak lari dah kan. Jadi dia tak nak lari dalam benda yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pun setuju. Setuju apa? Setuju nak batalkan perjanjian. Tak ada apa. Maka di situlah timbul sahabat-sahabat. Dia tengok apabila kepungan tu kuat, mereka datang ramai, kita nak buat macam mana? Maka bangunlah Salman Al-Farisi. Dia kata, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Farisin. Rasulullah, kami di bumi Parsi tu, di Parsi. Idza husirna khandaqna alaina. Kalau kami dikepung, kami akan gali parit. Cadangan Salman ini terus diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab teknik ni tidak dikenali oleh puak-puak Arab. Orang Arab tak pernah main gali parit, tak ada. Dia panggil ini satu teknologi yang pertama diguna dalam negara Arab. Hasil daripada pengalaman Salman. Ini pengalaman ini penting tuan-tuan. Kita mesyuarat ni penting. Kita ada pengalaman di sini, tapi dia ada pengalaman lain. Kita boleh guna teknologi ini untuk nak menyekak kemarahan tentera Ahzab yang begitu ramai. Maka berlakunya kepungan bermula pada bulan Syawal tahun yang kelima dan berakhir pada awal Zulqa'dah tahun yang sama. Maknanya hampir sebulan Madinah dikepung. Hampir sebulan. Madinah dikepung hampir sebulan. Cerita tentang bagaimana takut itu kita dah ceritakan daripada awal semalam. Allah ada gambar dah daripada awal ayat yang kita baca. Tengok ayat awal lagi tu. Ayat 10. Ayat 9 lagi. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim junudan rihan lam taruha. Tuan-tuan tengok balik dalam ayat yang lepas. Ayat yang ke-9 Ayat yang ke-9. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taruha. Undur baliklah kepada ayat. Anda tak nak undur dah. Kalau tidak, tak pergi ke depan kita. Baik. Jadi bila berlakunya peristiwa-peristiwa yang besar itu, kesimpulannya berapa ramai yang syahid di dalam peperangan Al-Ahzab. Berapa orang? Tengok dalam kitab sejarah kata, dalam buku sejarah mengatakan bahawa yang mati syahid, tuan-tuan tanda, ustusyida. Mati syahid ni bukan sebab pertempuran, tapi sebab main panah, tombak-tombak ni. Kecuali Amr bin Abdul Wud yang mari masuk dalam parit itu yang dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kesimpulannya para ulama mengatakan 7 orang. 7 orang yang mati syahid dalam peperangan Ahzab. Tentera 10,000 yang gugur hari itu 7 orang saja. Maknanya sedikit lah kalau nak kira satu-satu dalam bab peperangan orang panggil tak berjaya. Di antara nama yang disebut Anas bin Aus bin Atiq, Abdullah bin Sahal al-Ashhali, At-Tufail bin Nu'man, Sa'labah bin Ghanamah bin Adi, Ka'ab bin Zaid, Sinan bin Saifi dan Abdullah bin Abi Khalid. Dia kata itu nama yang disebut 7 orang yang syahid pada peperangan berlaku tombak-tombak. Adapun Sa'ad bin Mu'az yang kita dah sebut nama dia, kematian dia dalam sidi yang lepas itu, mereka tak anggap dia mati syahid dalam peperangan itu. Sebab selepas tamat peperangan, Sa'ad ni sakit di hospital dan masih lagi boleh dibawa ke mana? Boleh dibawa menjadi hakim untuk menjatuhkan hukuman ke atas Bani Quraizah. Hakim menjatuhkan hukuman ke atas Bani Quraizah. Jadi mana dia tak masih. Sebab itulah bila wafatnya Sa'ad, maka dia dikebumikan di perkuburan mana? Di perkuburan Baqi'.
yang kuburnya kalau kita pergi ke Baqi' sekarang ni, ada orang tunjuk dia panggil kubur Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang kita baca, ayat 25, waraddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira. Mereka tak dapat kebaikan yang nak. Tapi ada kematian tu, kematian pun orang panggil terlalu sedikit. Tak ada yang mati pergi berperang gitu. Mati pun kena jauh-jauh. Macam Sa'ad bin Mu'az sendiri radhiyallahu anhu pun kena panah di tangan dia. Mana hasil orang panggil tembak menembak, itulah yang berlaku itu. Tapi tak bolehlah, tidak sebab Allah jami wa kafallahu almu'minina alqital. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bantu orang Islam, tak payah memperang-perang lah, aku halau balik puak-puak Yahudi, puak-puak kafir, puak-puak Quraisy daripada Mekah, dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca dalam siri yang lepas. Maka selepas peperangan itu, peperangan mana? Peperangan Al-Ahzab. Tuan-tuan ingat ke tidak? Di akhir peperangan, sebelum Abu Sufyan lari balik, besarnya peranan Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia ni Ghatafan ni, tapi dia masuk Islam secara senyap-senyap, orang tak tahu. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ni masuk Islam. Kabilah saya belum tahu. Jadi apa keperanan yang saya boleh buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara rajulun wahid. Seorang. Peperangan ni besar, tapi Nabi tak perkecilkan peranan. Sebab dalam peperangan ni kita perlu kepada apa? Perlu kepada strategi. Maka Nabi sallallahu bagi tahu kepada dia, al-harbu khidah. Peperangan ni kita kena ada teknik yang tersendiri. Maka peranan Nu'aim pergi pecahkan keyakinan Quraisy terhadap Yahudi. Quraisy, Yahudi tak apa nak betul dah tu. Mereka nak balik semula kepada perjanjian dia dengan Muhammad. Habis, kalau kamu rasa curiga, kamu minta pemuda-pemuda dia minta mari duduk kamu. Kalau apa terjadi, membunuh ni dulu. Oh, gitu ke? Ya. Kemudian dia pergi pula dekat Yahudi, dia kata, Quraisy nak lari balik. Huyai dengan geng-geng dia pun tak apa nak betul dah tu, nak balik Khaybar dah. Habis, kamu kena minta mari duduk sini. Maka berlakulah perang sarah begini berlaku. Yahudi pergi jumpa Quraisy. Quraisy kata, oh betul sungguh hak Nu'aim cakap tu. Mereka datang dah. Quraisy pun minta dengan Yahudi. Jadi nampak dia punya perang sarah yang dimainkan oleh Nu'aim berkesan dan menyebabkan mereka mula mencurigai. Masing-masing mula hilang kepercayaan. Maka berlakulah peristiwa itu. Sehinggalah Abu Sufyan lari balik. Selepas daripada Abu Sufyan lari balik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dia. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan rambut dia masih lagi belum basuh, dengan debu-debunya, mengatakan, ya Rasulullah dah selesai dah. Dah sudah dah dia punya peperangan. Nabi kata sudah dah. Quraisy pun lagi balik dah. Tak. Kata di malaikat, dia kata kami belum lagi. Malaikat belum selesai lagi ya Rasulullah. Malaikat belum lagi selesai daripada peperangan ini. Habis, pergi segera ke Bani Quraizah. Maka Nabi SAW telah pun ceritakan kepada sahabat, la yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan salat asar hari ni kecuali di Bani Quraizah. Itulah peristiwa yang saya dah sebut dalam siri yang lepas, sehingga timbulnya khilaf di kalangan para sahabat. Ada yang salat asar sebelum maghrib di tengah perjalanan. Ada sahabat yang tak mau, selagi tak sampai di Bani Quraizah kita akan tak salat. Jadi alhamdulillah dua-duanya tidak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dua-duanya mengikut arahan. Yang ni ikut secara literal, yang ni ikut dengan kepahaman lain. Dia kata Nabi nak suruh kita cepat je tu.
Sebab itulah dalam sejarah Islam ni saya tulis sebuah buku, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Tuan-tuan ambil buku Rahmat dalam Perbezaan ini, kan? Rahmat dalam Perbezaan, kita cerita ni tentang kenapa berlakunya khilaf para ulama. Khilaf ni sebab memahami nas, bukan menolak nas, memahami nas. Jadi ada kata kita kena, sebab itu dalam bab sejarah Islam ni dia ada dua aliran pemikiran. Satu dia panggil Madrasah Ahlul Hadis yang berpusat di Mekah, di Madinah, di bawah Ibnu Abbas, Aisyah dan lain-lain. Kemudian yang satu kumpulan lagi Ibnu Mas'ud di Iraq, dia panggil Madrasah Ahlul Ra'i. Madrasah Ahlul Ra'i. Ahlul Hadis kata oleh kerana Nabi kita salah sebut apa? Nabi kita sebut jangan zakat fitrah, zakat fitrah itu dibayar dengan makanan, maka Ahlul Hijjah kata tak boleh, kena makanan. Mazhab Syafi'i kena makanan. Ahlul Ra'i lah, Nabi kita nak suruh kita urnuhum, gembirakan orang miskin. Jadi dia bukan nak makan saja, dia nak pakaian, maka boleh kita bayar zakat fitrah dengan apa? Dengan harta, dengan harga, qimah. Kita sekarang ni pun kita pakai harta, bayar dengan qimah lah tu. Baik, para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita sekarang ni balik pula kepada Bani Quraizah. Nabi kata la yusalliyan al-asra fi Bani Quraizah. Mu jangan solat asar di Bani Quraizah. Jadi dua aliran sahabat, ada yang tafsir, ada yang berpegang dengan nas. Dua-dua tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mencela. Alhamdulillah. Mana ada keluasannya dalam syarak. Jadi penjelasannya tuan-tuan tengok dalam buku saya, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Tinggalan buku tu. Tengok dalam Darut Taibah tu ada situ. Baik para pelajar sekalian. Sesa Nabi kita pergi dengan para sahabat. Dalam buku Madinah ni telah kita huraikan bagaimana berlakunya peristiwa pengepungan Bani Quraizah. Jadi Nabi kita pergi kepung, ada kata beberapa belah hari, 20 hari kepungan, maka tentera Ahzab, Bani Quraizah pun mengaku kalah. Bila mengaku kalah, mereka minta supaya Sa'ad bin Mu'az, dengar ni, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu menjadi hakim. Sa'ad sedang sakit di hospital, maka Nabi kita perintahkan para sahabat pergi ambil Sa'ad, mari sini. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu telah menjatuhkan hukuman yang sangat disukai oleh Allah dan Rasul.